Terlampau ritual, rutin datang balik rumah mengajar apa semua, sehingga kadang-kadang dia hilang perkara-perkara yang harus ada dalam pemikirannya berkaitan dengan hala tuju, ke mana dia nak bawa pendidikan ini. Apa matlamat dia sebenarnya, kan? Atau mungkin sebahagian daripada guru-guru ni dia rasa matlamat tu dah ditentukan oleh sekolah, dah ditentukan oleh kementerian. Ya, mengikut dasar jadi dia ni, aku ni jadi macam robot jugalah, ikut saja apa yang dah ditentukan, kan. Betul. Saya rasa itu kurang bijaksana lah. Kerana walaupun kita bekerja sebagai pelaksana kepada satu-satu falsafah dan juga satu-satu polisi pendidikan, tetapi kita juga sebenarnya punya peranan dalam membawa pelajar-pelajar kita itu, anak-anak murid kita itu, berdasarkan prinsip kita sendiri, berdasarkan hala tuju kita. Sudah pasti hala tuju kita tidaklah bertentangan dengan hala tuju yang telah ditentukan. Betul. Oleh agama dan juga oleh kerajaan juga, saya kira. Tetapi jangan kita kosong dalam kepala kita kosong. Ni bukan guru sajalah, ya. Kerja-kerja lain pun macam tu juga. Betul. Terbiasa. Ramai orang jadi DJ ke, kan, misalnya aku hari ni datang cakap-cakap balik, kan. Tetapi kalau orang yang punya saya sebut istilah dia idealisme, sedap istilah tu, sebab selalu disebut oleh orang-orang yang menggerakkan, kan, yang ada idea menggerakkan masyarakat ni. Mereka sering bercakap tentang idealisme. Kita kena ada sesuatu dalam pemikiran kita, apa benda yang kita nak bawa dalam misi pendidikan kita ini. Yang ini yang kita maksudkan dengan hala tuju dan falsafah pendidikan, kan. Itu, ya. Dan saya rasa bila kita cakap tentang falsafah dan hala tuju ni, ada beberapa perkara yang boleh kita detailkan. Pertamanya, kita bercakap tentang biar matlamat tu jelas. Maknanya guru-guru yang mengajar ni, dia kena ada matlamat, kan. Matlamat jangka pendeknya, melangkah jangka panjangnya. Jangan yang tertulis dekat buku ke dalam fail, itu satu hal. Tapi ini dalam kepalanya ni, yang sering saja berada dalam idealisme pemikirannya itu. Setiap hari disegarkan dalam pemikirannya bahawa aku ni berada dalam pendidikan ini, dalam sistem pengajaran ini, nak membawa pelajar ini ke mana. Itu kita kena tentukan sendirilah. Betul. Jangan kita mengharapkan orang lain tentukan. Tetapi kita tentukan itu pun berdasarkan apa yang kita tahu, berdasarkan ajaran daripada agama kita, ajaran daripada pendidik-pendidik kita juga, kan. Bukan kita buat-buat sendiri je. Aku nak bawa pelajar-pelajar aku ni jadi Ultraman ke apa, kan. Main itu misi dan falsafah yang tidak menepatilah falsafah yang seharusnya dalam pendidikan. Jadi pertama, saya rasa yang kena jelas ialah matlamat. Matlamat pendidikan itu ke mana kita nak bawa anak-anak didik kita ini, kan. Yang keduanya, kena ada misi. Selalunya dia orang bezakan antara visi dan misi. Saya ingat visi itu lebih pada falsafah, matlamat lah. Objektifnya, tetapi bagaimana caranya kita nak sampai kepada matlamat itu, yang itu dipanggil misi. Selalunya mission atau misi ini dia lebih spesifik lagi. Contohnya, matlamat kita nak pergi ke Kuala Lumpur, tapi misinya itu saya akan ikut jalan ini, kan. Saya akan naik kereta, mengikut jalan itu apa semua. Yang itu mission kita lah, yang akan membantu menyempurnakan matlamat yang kita nak capai itu. Jadi dalam pendidikan juga kena adalah misi itu. Matlamat kita tadi katakan nak mendidik, nak melahirkan, katakanlah pelajar ada 100, paling kurang kita target matlamat kita 90 orang akan mempunyai akhlak yang baik. Kalau boleh semualah. Tapi mungkin minimumnya itu, ataupun mungkin dia dapat skor dengan baik dalam peperiksaan, kan. Walaupun sekarang ni dah kurang peperiksaan dalam sistem yang baru ni. Tapi ini contoh sahaja. Maknanya kita sendirilah kena meletakkan matlamat kita dan misi bagaimana kita nak mencapai matlamat tersebut. Kemudian dalam falsafah ada tuju ni juga, nilai apa yang kita nak terapkan. Ini penting juga. Betul. Sebab kita sekarang ni hidup dalam zaman di mana kita lihat nilai ni macam kadang-kadang berubah-ubah, kan. Tak ada nilai yang tetap. Yang ini saya rasa agak bahaya kalau dalam sistem pendidikan
nilai-nilai yang kita bawa ni sentiasa berubah-ubah. Sedangkan dalam Islam, kita diajar oleh agama kita nilai-nilai yang tetap, nilai yang mutlak, nilai-nilai yang pasti, kan? Misalnya kalau kita kata tidak berbohong, kan itu diajar oleh agama kita. Ciri-ciri munafik kan, yang 3 itu: berbohong, khianat, mungkir janji. Benda-benda itu dia tak akan berubah nanti, ya. Betul. Kalaulah kemana pun kita pergi dalam keadaan apa sekalipun, berbohong tu tetap tidak elok, tetap buruk. Sebab apa? Sebab dia disebut dalam hadis, dia datang dari sumber yang mutlak, sumber yang kita tidak akan ragui kewibawaannya. Begitu juga dengan nilai-nilai yang datang daripada Al-Quran. Misalnya Quran kata wabil walidaini ihsana, hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa kamu. Sebagai seorang Islam yang yakin dengan agama, kebenaran agama, kita kena ambil nilai itu sebagai nilai yang mutlak. Maknanya pendidikan ini mesti membantu menyempurnakan penerapan nilai-nilai sebegini, kan? Maknanya dalam pendidikan, akhirnya pelajar-pelajar yang kita nak lahirkan tu mesti mempunyai nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh agama kita. Mesti menghormati ibu bapa, mesti tidak mungkir janji, mesti amanah. Ini nilai-nilai besar sebenarnya, dan nilai ini tidak berubah. Betul. Tapi sekarang ni kadang-kadang kita dikelirukan oleh aliran-aliran yang mengatakan bahawa nilai sentiasa berubah sebab manusia kan berubah, kan? Betul. Dan kadang-kadang nilai itu berubah ikut tempat, dia kata. Kalau kita, misal saya contoh mudah, kalau kita duduk di bandar, mungkin ada nilai-nilai yang kita tak anggap tinggi sangat berbanding dengan kita duduk di kampung. Misalnya jiran, kan? Kejiranan. Kalau di bandar, macam mana kita nak bercakap dengan jiran kita, sebab kita pun sibuk balik pemalam, kita pun tak bertemu dengan jiran kita. Tetapi adakah betul begitu? Adakah nilai-nilai sebegitu dia berubah ikut tempat? Sebenarnya tidak. Dalam Islam, nilai ini dia tetap. Kalau dia datang daripada agama, tak boleh kita kata tempat berbeza, jadi kita tak faham kat mana kita berada, kita tetap kena hormati jiran. Sebab itu hadis dengan jelas mengatakan bahawa siapa yang beriman, kan, dengan Allah dan hari akhirat, fal yukrim jarahu, hendaklah dia menghormati, hendaklah dia memuliakan jirannya. Malah ada hadis saya mengatakan al-jar qabla ad-dar, jiran ini lebih utama lagi daripada rumah itu. Maksudnya apa? Kalau kita nak pindah rumah misalnya itu, kita kena pastikan dulu bahawa jiran yang bakal duduk sama kita tu merupakan jiran yang baik. Begitu sekali. Kita kena pastikan jiran kita dulu. Jangan rumah ni cantik, padahal sebelahnya mungkin perompak ke apa, kan, ataupun orang yang mungkin akhlaknya tidak baik. Jadi sampai ke tahap itu Nabi mengingatkan kita penting jiran. Itu contoh saja nilai-nilai yang tetap dalam agama yang tidak berubah sebenarnya. Berdasarkan masa dan tempat, dia tidak berubah. Jadi oleh kerana itu, dalam pendidikan kita kena pastikan bahawa nilai-nilai yang kita nak terapkan dalam pendidikan ni merupakan nilai yang sebegitu, nilai-nilai yang tetap, nilai keagamaan lah dengan kata lain. Bukan nilai-nilai yang orang sekarang panggil nilai-nilai pragmatik. Nilai pragmatik ni macam mana? Kita hanya melihat kepentingan atau kebaikan tu berdasarkan kesenangan dan kemudahan hidup duniawi kita sahaja. Itu orang yang pragmatik. Misalnya kita bagi contoh orang yang pragmatik ni, dia kata subjek agama ni buat apa bersungguh-sungguh sangat anak-anak, sebab dia bukan penting dalam kehidupan kita ni, kan. Sebab tak dapat dilihat. Dan dia pun tak tahu ajak lulus, kan. Tapi kalau matematik, sains, bahasa, kan, itu Inggeris, itu semua kan subjek core yang dititik beratkan dalam pendidikan. Maka yang itulah yang saya nak tekankan kepada anak saya. Tapi yang agamanya, akhlaknya ini secondary, sebab tak masuk periksa mungkin, dan tak diambil sebagai neraca penilaian untuk dia maju dalam konteks kehidupan dia. Nampak tak? Dia dah limitkan kebaikan itu hanya kepada nilai-nilai yang pragmatik, nilai-nilai yang penting dalam hidup dia di dunia ni sahaja. Tetapi macam mana dengan nantinya dia nak berjumpa dengan Tuhan? Betul. Macam mana nanti kehidupan akhlakiah dia? Benda-benda begitu sebenarnya dalam Islam lebih aula lagi, lebih penting lagi berbanding dengan nilai kehidupan di dunia ini. Betul. Sebab Al-Quran sering mengingatkan kita, walal akhiratu khairun laka minal ula, ataupun wal akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu lebih kekal dan lebih baik
pada kamu berbanding dengan al-ula. Al-ula ni yang awal merujuk kepada dunia ini. Bukan makna dunia ni tak penting. Dunia kita memang duduk di dunia. Sudah pasti nilai-nilai yang tadi itu juga penting. Jadi tetapi kita nak letak sesuatu tu pada tempatnya. Kalau nilai keagamaan, nilai akhlakiyah itu lebih utama, maka itu jangan kita kesampingkan. Kita kena letak di tempatnya yang utama. Maknanya seorang guru, seorang ayah dan ibu yang punya anak yang sedang belajar, dia kena pastikan anaknya ni mesti cemerlang di dua-dua sekali. Dalam konteks yang tadi, yang ilmu yang dia nak duduk hidup dengan baik di dunia ini, dan yang lebih utama, ilmu yang akan membawa dia bertemu dengan Tuhan nanti. Ilmu akidahnya, ilmu akhlaknya, ilmu ibadahnya, kan, benda-benda begitu lebih utama lagi, kerana itu bekal kepada perjalanan kita yang lebih jauh lagi. Betul. Kan, jauh lagi tu. Yang tadi itu di sini di al-ula ini, tetapi yang itu al-akhirah. Jadi kena ada clear, kena ada dalam kepala tu kena jelas keutamaan tu. Tajuk kita hala tuju dan keutamaan dalam pendidikan. Jangan kita kesampingkan hanya kerana dia tidak ada nilai keuangan, dia tidak ada nilai material, jadi kita kesampingkan. Sedangkan dia amat penting dalam konteks keselamatan anak kita itu di dunia ni dan juga di akhirat. Lagi penting tu. Lagi penting. Jadi sebab itu bila kita bercakap tentang falsafah dan hala tuju ini, nilai apa yang nak diterapkan itu penting. Kan? Sebab Janiati, kalau satu negara yang sekular misalnya, dia tidak kisah nilai-nilai keagamaan ni. Dia anggap nilai keagamaan ni nilai peribadi. Betul. Dia kata dipisahkan. Dia kata private, ni private. Nak belajar pun belajar di rumah, atau belajar di gereja, atau belajar di, kalau dalam konteks Islam, belajar di masjid-masjid. Yang tu bolehlah belajar agama. Tetapi dia bukan penting dalam konteks kehidupan yang lebih terbuka, lebih public sifat dia, dalam pendidikan, dalam ekonomi. Yang ini nilai agama tidak penting. Ini negara sekular lah. Tetapi kita bukan negara sekular. Kita punya negara ini berteraskan kepada satu rukun negara yang mengatakan bahawa kepercayaan kepada Tuhan itu merupakan teras rukun negara yang pertama. Jadi seorang warga negara Malaysia, dia mesti seorang yang percaya kepada Tuhan, sebab itu rukun negara. Kemudian perlembagaan kita juga meletakkan Islam itu sebagai agama persekutuan. Jadi jelas sebenarnya kita tidak harus mengenepikan nilai-nilai keagamaan. Nilai keagamaan inilah, kalau kita fikir secara mendalam, yang bakal membekalkan pelajar-pelajar kita untuk mereka menjadi baik dalam konteks yang sebenar. Yang tadilah, yang tidak menipu, tidak khianat, itu nilai apa sebenarnya yang boleh membantu? Nilai-nilai keagamaan. Yang ada integriti. Integriti. Dalam matematik mungkin cikgu matematik tak sempat nak ajar jangan menipu, jangan apa, nilai-nilai akhlakiyah ni. Dalam sains pun nampaknya tak ada dalam silibus untuk mengajar perkara-perkara itu, kecuali kalau cikgu tu ada masa ruang kosong, ada yang mengingatkan. Dan saya yakin guru-guru ada main peranan itu. Betul. Tapi agama ni, pendidikan agama ni, dia memang dasarnya itu ke arah meningkatkan akhlak. Jadi sebenarnya pelajaran pendidikan agama inilah yang menyumbang paling besar dalam melahirkan pelajar yang baik. Yang baik dalam arti kata yang sebenar tadi, bukan baik dari segi pragmatik tadi. Baik keseluruhan tadi, baik secara keseluruhan. Kemudian yang akhir tadi saya sebut, satu, matlamat kena jelas. Yang kedua, perlu ada misi, macam mana cara kita nak capai matlamat tu. Yang ketiga, nilai yang nak dipegang itu kena jelas dan kena berdasarkan kepada nilai-nilai mutlak. Dan yang keempatnya, prinsip. Kena ada prinsip dalam pendidikan ni. Kena ada prinsip-prinsip yang kita pegang. Sebagai seorang guru ataupun di sekolah, sebagai seorang guru dan sebagai sesuatu yang kita nak terapkan dalam pendidikan kita itu juga. Kena ada prinsip-prinsip bertanggungjawab misalnya. Itu kan satu prinsip yang besar. Prinsip amanah. Dia ada redundant sikit dengan nilai tadilah. Kadang-kadang nilai setengah-setengah nilai itu juga dijadikan sebagai prinsip. Tapi prinsip ni maknanya dia sebagai macam pagar. Kan? Kalau nak buat rumah, kita buat pagar. Pagar tu kenapa? Kerana pagar itu satunya dia limit. Dia merupakan had yang anak kita pun tak boleh lepas kan. Kalau lepas ke sana kan dah masuk rumah orang kan.
ataupun nanti mungkin pergi ke jalan raya. Jadi kita buat had-had. Jadi inilah yang kita panggil rumah kita. Kawasan kita. Jadi itu penting, prinsip-prinsip macam tu. Kita tanamkan prinsip-prinsip dalam diri anak-anak murid kita. Maka kalau dia nak pergi buat benda-benda yang tak baik ke, dia dah diajar oleh guru dia prinsip amanah, prinsip bertanggungjawab, kan. Jadi tak adalah kalau lepas makan aiskrim tu kan, tangan tu mudah aja nak buang apa tu. Ringan aja. Ringan aja. Tapi orang yang dah ditanam oleh ibu dia, oleh gurunya, prinsip kena bertanggungjawab, kan. Kalau tidak, kita tak tanggungjawab, kita menyepahkan merosakkan alam sekitar dan lain-lain lagi. Nak bercakap, diajar prinsip jangan menipu, kan, benar. Prinsip-prinsip inilah sebenarnya kalau jelas dalam pemikiran pendidik kita, sama ada guru ataupun ibu bapa. Kita bukan cakap tentang guru saja, ibu bapa yang kat rumah ni pun pendidikan seorang guru juga mendidik juga. Dia juga harus tanam tu prinsip-prinsip. Sebab itu ibu bapa ni dia tak boleh lembut sangat dengan anak-anak, kan. Sebab kadang-kadang anak-anak jadi manja, akhirnya dia hilang prinsip. Dia tidak ada benda yang mengawal dia. Itu yang akhirnya buat perkara-perkara yang melanggar apa yang telah ditentukan oleh prinsip agama. Jadi berdasarkan apa yang saya sebut tadi, ala tuju dan keutamaan tadi, saya rasa apa yang telah ada dalam falsafah pendidikan negara kita ni dah cukup baik. Saya bacakan secara ringkas. Dalam falsafah pendidikan negara, kadang-kadang disebut falsafah pendidikan kebangsaan. Dia dah disebut pendidikan kat Malaysia ini adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Itu keyword dia, menyeluruh dan bersepadu. Maknanya kita tak nak membangunkan individu ataupun pelajar yang dia hanya baik di satu dimensi saja, satu aspek saja, tapi dimensi yang lain dia tidak cemerlang. Macam tadilah, mungkin akademiknya A, tapi orangnya itu buruk akhlaknya. Suka bercakap-cakap benda-benda yang tidak baik misalnya, kan. Walaupun dalam on paper dia budak ni A class lah, kan. Maknanya dia sentiasa baik. Jadi itu perlu menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis. Kenapa dia kena menyeluruh dan bersepadu pendidikan kita ni? Supaya insan yang lahir itu, pelajar yang lahir itu, dia seimbang, kan. Dia tak sengit sebelah. Yang tadi tu saya ingat sebelah tu. Sebab dia baik, tapi baiknya belah-belah sini saja. Tetapi yang bab lain dia mungkin tidak baik. Akhirnya bila dia dewasa, dia juga bermasalah, Yati. Jangan kita tengok budak-budak saja. Orang begini mungkin lepas 30 tahun dia jadi dewasa dan dia jadi mak dan ayah. Betul. Jadi akhlak itu mungkin dia bawa sampai dia jadi mak dan ayah. Perkembangan apa yang dapat tu. Kalau dia menipu masa kecil, okey lagi. Bukanlah okey, memang tak okey lah. Tapi risikonya itu tidak besar. Tapi kalau dah besar, dia pegang pula jawatan besar-besar, dia masih menipu dan tidak amanah, bayangkan kerugian yang bakal menimpa dan kerosakan yang bakal berlaku kepada masyarakat secara keseluruhan kalau amanah tidak dipegang dan lain-lain lagi. Jadi benda ni bukan kecil. Dia dibawa daripada kecil sampai ke besar. Sebab itu dia kena seimbang dan harmonis. Seimbang dan harmonis itu dari segi apa? Ni saya baca falsafah. Dari segi intelek, dari segi rohani, dari segi emosi dan segi jasmani. Maknanya segala aspek dan dimensi diri manusia itu harus dikembangkan secara seimbang. Jangan inteleknya sahaja pandai apa semua, tapi rohaninya kosong. Rohaninya tak terisi. Ataupun jasmaninya lemah, kan. Pandai tapi sekejap-kejap demam, kan. Kejap-kejap sakit, itulah. Walaupun otak pandai, kerana tidak dijaga kesihatan dan juga jasmaninya. Emosi pun begitu juga. Kita tak nak orang yang pandai tapi kuat marah. Sikit-sikit kan nak marah. Jadi tak kenalah, dia macam tidak seimbang. Insan begini, insan yang tidak seimbang. Yang penting lepas tu, Yati, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jadi sebenarnya falsafah pendidikan kebangsaan kita ni selari dengan rukun negara kita dan selari dengan prinsip Islam sebagai agama persekutuan. Memang maksudnya apa? Maksudnya dalam pendidikan kita di negara kita ni mesti akhirnya ke arah melahirkan orang yang taat dan patuh kepada Tuhan. Agama lah, orang yang beragama lah. Betul. Itu puncaknya tu. Puncaknya. Senang je kalau kita nak lihat. Kadang-kadang ada kita punya institusi pendidikan, dia tak kisah sangat tentang Tuhan, tentang agama, kan. Dia lebih pentingkan hal-hal kita sebut
duniawiyah lah kan, pencapaian akademik, pencapaian disiplin-disiplin ilmu yang bersifat teknikal apa semua, itu penting. Betul. Tetapi kita kena ingat, ini tak selari sebenarnya dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Kerana falsafah pendidikan kebangsaan menekankan tentang kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dan akhir sekali dia kata, usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, dia ada ilmu yang banyak, tapi dia berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan mempunyai keupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Jadi dengan kata lain, falsafah pendidikan kebangsaan kita dah cantik dah. Tapi sekarang ni masalahnya bagaimana falsafah ini boleh diterjemahkan, boleh diimplementasikan dan boleh difahamkan kepada semua guru-guru kita, semua ibu bapa yang menghantar anak. Betul. Benda-benda yang kita sebut tadi lah. Betul. Kepala masing-masing kena jelas apa benda yang kita nak tanam dan terap dalam pemikiran anak-anak kita dan pelajar-pelajar kita. InsyaAllah kalau benda-benda ni jelas, saya yakin hala tuju dan pendidikan negara kita menuju ke jalannya yang betul. Jalan yang lurus. Tapi kalau ni tak jelas, saya takut banyak nanti penyimpangan-penyimpangan yang berlaku dan akhirnya lahirlah masyarakat yang tidak seimbang, masyarakat yang tidak berakhlak dengan baik kerana dia tidak selari dengan falsafah pendidikan yang kita maksudkan tadi. Itu dia berkenaan dengan hala tuju dan keutamaan dalam pendidikan menurut perspektif Islam. Kita nak perkembangan potensi diri anak-anak ini seimbang, Doktor. Dan waktu ini kita nak raikan juga bagi anda rakan pendengar Kim FM yang ingin berinteraksi terus bersama yang bagi Doktor, boleh hubung kami di talian di 03-6205-1500 di Facebook ikim.fm dan juga SMS tekan Ikim, jarakan persoalan anda hantar ke 39111. Juga boleh tweet kami di Twitter Radio Ikim FM. Dan Doktor, saya tertarik bila Doktor nyatakan tadi tentang perkembangan potensi diri itu perlu seimbang, tapi ada sebahagiannya ibu bapa dan juga guru, saya rasa juga dan di sekolah-sekolah masing-masing meletakkan bila kata dia memang tak seimbang, Doktor. Kadang-kadang tu pemilihan sekolah itu sendiri, ibu bapa menghantar anak-anak ke sekolah yang cenderung kepada yang satu lagi, bukannya yang aspek keagamaan, katanya mungkin takut dilihat mundur ke belakang dan sebagainya. Pendapat Doktor sendiri bagaimana? Sebab itu saya rasa satunya kefahaman di pihak ibu bapa dan guru tu kena jelas. Ibu bapa kena jelas bahawa kepentingan untuk kita melengkapkan anak-anak kita ni dengan ilmu-ilmu tadi, no doubt, tidak ada keraguan, memang penting. Ilmu tentang sains, ilmu ni, tetapi kita dah sebut tadi, kalau itu sahaja yang kita pertekankan, maka sudah pasti nanti anak kita jadi anak yang tempang orangnya. Macam seorang yang punya kaki dia besar, macam pokok kelapa sebenarnya, satu lagi macam lidi dia punya kaki. Jadi kalau berjalan macam mana tu? Maksudnya pasti tidak seimbang. Ilmu pun begitu juga. Kalau ilmu yang kita sebut fardu kifayah tadi hebat, tetapi tidak dokong oleh ilmu fardu ain, ilmu agama itu, maka sudah pasti nanti akan masalah. Kemudian guru juga, kalau dia faham, sekolah-sekolah katakan yang macam Yati sebut tadi itu, dia juga boleh terapkan nilai-nilai akhlak dan agama itu, walaupun sekolah itu mungkin sekolah sains, mungkin sekolah itu sekolah teknik, sekolah itu sekolah vocational, tetapi kan kita tidak pisahkan sebenarnya nilai-nilai akhlakiah tadi dengan aspek-aspek teknikal, vocational. Jadi kita nak lahirkan kalau seorang saintis, seorang arkitek, seorang technician ini, dia juga punya nilai-nilai yang baik. Dia juga merupakan seorang yang menjaga akhlak. Jadi kalau guru faham, ibu bapa faham, dia boleh adjust lah suasana itu supaya akhirnya dua-dua itu seimbang balik. Dua-dua itu seimbang balik. Yang penting kena ada keharmonian dalam pemahaman tu, Doktor. Dan waktu ini kita nak raikan rakan-rakan kita di talian untuk buat panggilan di 0362051500. Harap dapat bersedia rakan-rakan untuk guru dan pendidikan petang ini. Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum. Terputus. Tadi anda waktu ini kita nak raikan rakan kita di Facebook. Soalan yang sangat baik juga daripada Fatin Adila Razali. Dia kata jika anak yang berminat dengan keagamaan tapi ibu bapanya pula lebih kepada subjek sekular seperti yang Doktor nyatakan tadi, bagaimana cara anak ini menghadapi jika ada dalam situasi macam ni, Doktor, kalau boleh beri pencerahan? Kalau anak minat tapi ibu bapa pula tak berapa minat, cenderung ke arah lain pula. Yalah, saya rasa dikotomi ni, pemisahan ni kita boleh selesaikan satunya dengan ibu bapa dan anak-anak tu juga dia punya kefahaman tu dinamik. Macam saya sebut tadi lah, kalau ibu bapa nak hantar juga anak tu ke sekolah sains,
boleh, apa masalahnya, belajarlah sains. Tetapi itu tidak menafikan hak dia untuk belajar keagamaan. Betul. Dia boleh belajar dalam bentuk-bentuknya yang complementary misalnya. Sekarang ni banyak Yati sistem-sistem pendidikan yang dia panggil sistem complementary ataupun alternatif. Dia mungkin sekolah sains, tetapi sekarang ni dah ada banyak sekolah sains agama. Betul, ada tahfiz sains lagi. Ada tahfiz sains. Ada pula sekolah integrasi. Betul. Anak saya pun salah seorangnya masuk sekolah integrasi. Dia belajar sains. Yeah. Dia alirannya dengan sains, tapi dia ada agama dan bahasa Arab. Itu yang menarik. Maknanya kalau dia keluar nanti dia boleh pilih lah, dia nak jadi agamawan ke, nak jadi ustaz atau ustazah ke. Di masa yang sama dia juga mengetahui tentang sains. Dan saya ingat itu falsafah pendidikan dan ilmu Islam. Dia tidak memisahkan antara ilmu sains dan ilmu agama. Jadi kita ni kadang-kadang, dia ni agama ni, kita nak dia jadi orang agama, seolah-olah dia tak boleh belajar sains, dia tak boleh ni. Dulu Ibn Sina seorang saintis, seorang ahli perubatan, tetapi dia juga seorang ahli teologi, seorang ahli agama yang mendalam ilmunya. Dia hebat dalam dua-dua tu, sama hebat. Tapi kita sekarang ni kalau dah ustaz tu kadang-kadang susah dia nak jadi hebat dalam bidang sains, dan seorang ahli sains tu susah nak hebat dalam bidang agama. Kerana kadang-kadang dia tidak boleh melawan sistem tu. Tapi sebenarnya kita jangan terikat dengan sistem. Kita boleh mencari alternatif-alternatif. Saintis jadi hafiz pun dah boleh sekarang ni kan. Di UAE ada yang hantar ke Darul Quran, kemudian jadi medik, jadi doktor. Jadi hafal Quran dan dia jadi doktor. Jadi saya ingat ruang itu ada. Jadi kalau anak-anak yang terperangkap dalam keinginan mak ayah dia nak hantar dia, itu jangan risau, kerana ruang itu sentiasa ada untuk dia belajar bidang-bidang lain, hal-hal lain di masa-masa yang akan datang. Betul. Masa tu panjang, insya-Allah. Doakan ni lah. Kita doakan rakan-rakan kita yang seumpami. Dan waktu ini kita nak layankan rakan kita di talian untuk bertanyakan soalan pemanggil pertama untuk petang ini. Guru dan Pendidikan. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Saya Syam dari Ampang. Silakan Cik Syam. Okey, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masa ni doktor, saya tengok sistem pendidikan kat Malaysia ni alhamdulillah, cuma dari segi peperiksaan setengah subjek tu digugurkan. Contoh termasuk sebut pendidikan Islam. Dan alasan dia kata nak kurangkan stres ke atas para pelajar ni. Jadi mana-mana apakah langkah ibu bapa yang seharusnya akan datang ni apa kena buat, dan apa patut kita buat? Mungkin pencerahan daripada doktor. Terima kasih atas soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ambil satu lagi doktor. Kita nak ikan rakan kita seterusnya di talian saat ini. Assalamualaikum. Siapa di sana? Masa dia akan mendengar. Siapa tu? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Saya Liza daripada Johor. Puan Liza, silakan. Saya nak tanya sorry doktor. Mana-mana pun boleh, tak apa. Okey, macam ni, saya anak saya yang sulung tu umur dia 9 tahun. Dan saya ni macam kita berhasrat nak hantar dia ke bidang keagamaan lah. Cuma saya tak tahu adakah sekarang ni masa yang sesuai untuk hantar dia sama ada ke sistem pondok ataupun ke sekolah tahfiz, ataupun teruskan dia dekat sekolah kebangsaan. Dia lepas dah jalan baru kita tukar ke sekolah. Jadi saya nak minta pendapat doktor. Terima kasih Puan Liza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana ni dilema ibu-ibu juga ni? Bagaimana hebat masalah ni. Saya pun bukan penyelesai semua masalah. Jadi jangan tanya saya saja. Soalan yang sama juga boleh ditanya kepada guru-guru dan juga tuan-tuan guru yang lain, insya-Allah. Saya bagi pandangan saya. Saya rasa tidak seharusnya lah peperiksaan agama, pendidikan Islam dan agama Islam ni digugurkan kalau ia benar-benar berlaku. Dan kerana kita sepatutnya ke arah menerapkan lebih kuat lagi tentang aspek ini. Memanglah peperiksaan ni dia bukan segala-galanya. Orang boleh kata kalau tak ada periksa agama pun kita boleh didik dia di ruang-ruang yang lain. Tapi kadang-kadang bila kita gugurkan tu, dia menggambarkan kita punya keutamaan dalam kepala kita. Tadi kita bercakap tentang hala tuju dan keutamaan kan. Jadi bila kita gugurkan itu, jadi kita merasakan seolah benda itu tidak penting. Walaupun kita sebut tadi peperiksaan bukan segala-galanya. Tetapi persoalannya what's next kan. Kalau kita dah gugurkan itu, macam soalan Cik Syam tadilah. Kalau kita dah gugurkan, apa alternatif dia untuk supaya pelajar-pelajar kita ni masih memikirkan bahawa agama itu satu benda yang penting. Kan. Jadi saya rasa perlu ada polisi ataupun
pendekatan alternatif untuk memastikan, walaupun kita gugurkan peperiksaan itu, tetapi kita kena pastikan pengajaran dan pendidikan agama Islam itu sentiasa berlaku sampai ke tahap yang paling tinggi ya. Betul. Masalah kita dalam pendidikan sistem kita kadang-kadang kita sampai ke satu tahap kita rasa pelajar-pelajar ni bila dia dah pergi kepada bidang profesional, kita rasa dia tak perlulah belajar agama dah. Itu tak betul. Sepatutnya agama ini dia fardu ain lah, ataupun pengajaran agama dia kena berterusan sampai ke tahap universiti. Betul. Kalau boleh pasca universiti pun kita ada sistem yang cater, yang memenuhi keperluan pendidikan agama ini sampai ke peringkat yang paling tinggi. Dinamik tu. Dinamik. Maknanya di universiti misalnya, walaupun dia dah ambil bidang sains, bidang engineering, tetapi pengisian dan pendidikan agama kepada individu ni mesti berterusan. Kalau tidak nanti dia jadi masalah. Sebab bila dia dah terlampau mendalam dalam bidang profesionalnya itu, dia akan menghadapi masalah-masalah yang banyak, dan juga dalam cabaran lah, kita panggil masalah, kita panggil cabaran. Betul. Dalam bidang-bidang profesional ni, dalam sains misalnya, dia mungkin berhadapan dengan teori-teori yang tidak selari dengan agama. Jadi ketika itu, apa yang akan membantu dan menyelamatkan dia, menyelamatkan akidah dia kalau cabaran itu sampai kepada masalah akidah? Betul. Atau dia menjadi seorang pemimpin yang membuat polisi-polisi. Kalau pendidikan agama yang dah tertinggal jauh, dan dia tak ada bekalan pun tak cukup. Nak patah balik pun dah jauh dah. Untuk dia buat keputusan-keputusan besar. Jadi saya setuju dengan Puan Syam tadi. Maknanya harus ada lah. Tapi untuk ibu bapa ni saya ingat kena kreatif lah memikirkan. Kalau kita sudah tak ada tu, apa yang kita harus tambah. Soalan Puan Diza ni pun penting juga ni. Ramai juga saya ketengahkan persoalan nak hantar anak ke pondok ke, nak kekalkan kat sekolah kebangsaan ke, ataupun nak hantar ke mana kan. Saya berpandangan begini, pondok ni dia ada kehebatan dia tersendiri. Dia mengajar ilmu-ilmu tradisi dan matan-matan yang penting, dan daripada situ nanti disimpan dalam pemikiran pelajar itu dan boleh dihuraikan kembali. Tetapi saya kira sistem kebangsaan kita ni pun tidak kurang juga hebatnya, kerana paling kurang sistem pendidikan kebangsaan kita ini dia menanamkan pendidikan-pendidikan yang membina akliyah, membina akal pelajar-pelajar. Di masa yang sama ada juga pendidikan agama, ada pendidikan agama Islam. Dan kita juga sekarang ni ramai ibu bapa yang hantar anak di sekolah kebangsaan pagi, petang dihantar ke sekolah agama. Jadi saya rasa ruang untuk pelajar itu mendapat pendidikan agama itu agak besar dalam sistem yang ada sekarang. Di masa yang sama dia juga mendapat aspek-aspek sains, akademik tadilah. Walaupun saya tak suka kata akademik dengan agama, seolah-olah agama tu tidak terasing, akademik, kan? Sebenarnya dia harus bergabung. Tetapi saya lebih cenderung kekalkan di sekolah kebangsaan itu. Yang di pondok ini kita boleh misalnya cuti sekolah panjang, bulan 12 tu hantar anak ke pondok supaya dia dapat mendalami ilmu teras ni, ilmu turas, bukan ilmu teras, ilmu tradisi. Jadi dia jadi complementary itu. Dan kalaulah katakan 4 tahun atau 5 tahun anak tu belajar, setiap 2 bulan, bulan 11 bulan 12 kita hantar ke pondok, saya yakin dia dapat banyak sebenarnya ilmu turas. Jadi tak perlu kita hantar itu di masa sama dia terlepas nanti. Yang kita panggil akademik ni dia terlepas, nanti nak ambil balik susah. Betul. Yang akademik ni ambil susah. Tapi yang pondok itu dia sistem agak fleksibel. Kita boleh hantar masa cuti sekolah. Malah kat pondok tu kadang-kadang umur 40 pun belajar lagi. Jadi dia sistem dia agak fleksibel. Kadang-kadang boleh untuk hujung minggu, doktor. Hujung minggu pun tak apa. Kalau ada masa hari Ahad kan misalnya boleh. Dan pondok ni kerana sistem dia bagus, sistem dia terbuka. Orang datang nak belajar pun kadang-kadang dia persilakan masuk belajar dengan Tok Guru sekian. Tapi kena adalah, janganlah terus nak baca kitab yang susah kan. Kitab yang basic. Kena ada ilmu tu, doktor. Jadi saya rasa itulah mungkin alternatif yang boleh kita ambil dalam konteks masa kita sekarang inilah. Itu dia. Dan mungkin juga kita pun dah sampai ke hujung-hujung pertemuan untuk Guru dan Pendidikan petang ini, doktor. Mungkin sedikit lah kesimpulan untuk hala tuju dan keutamaan dalam pendidikan menurut perspektif Islam ni, doktor. Ya, kita hari ini bercakap tentang hala tuju dan keutamaan. Dan saya banyak tekankan tadi tentang apa yang perlu ada dalam pemikiran orang yang terlibat dengan guru, terlibat dengan pendidikan, sama ada guru ataupun ibu bapa. Matlamat kita nak bawa, sama ada kalau kita guru yang mengajar ataupun kita ibu bapa yang menghantar anak, kita kena jelas ke mana kita nak bawa anak-anak kita ni dalam pendidikan. Misinya apa, caranya tu macam mana. Dan sekarang ni dalam zaman yang
dinamik, yang kita panggil dinamik tadi, banyak alternatif, banyak cara, banyak sistem, banyak jenis sekolah. Sebenarnya banyak pilihan untuk kita bawa. Yang penting kena jelas lah apa benda yang kita nak bawa tu. Takut jalan banyak tapi dalam kepala tak tahu nak pergi mana, kan? Padahal ruang jalan dan peluang tu banyak. Takut tak ke mana. Tapi kita tak tahu lah, kita tak bergerak lah. Kita sendiri tak memilih untuk bergerak. Kemudian kita cakap tentang nilai ni yang paling penting sebab sekarang ni kita didatangi dengan nilai-nilai yang sekular, yang mengajak ke arah jauh daripada nilai keagamaan, nilai kerohanian. Yang itu kita paling takut. Kita takut nanti pelajar yang kita lahirkan atau anak-anak kita nanti lahir sebagai orang yang lompang di dalam ni. Luarnya nampak cantik, tainya apa semua segak apa semua, tapi sebenarnya dalamnya itu kosong. Dan prinsip apa yang kita nak tanamkan supaya anak-anak kita ni dia tidak lari daripada teras-teras utama dan tidak terkeluar daripada had dan limit yang ditentukan oleh agama dan juga oleh pendidikan. Dan kita dah sebut tentang pendidikan tadi, dan kita rasa banyak lagi benda yang kita boleh huraikan mungkin di masa yang akan datang, insya-Allah.